Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sambungan surah Fussilat. Petang ini insya-Allah ayat yang ke-30. Sebelum pada semalam kita tengok dah ayat mengenai takhwif ukhrawi. Ayat-ayat yang Allah ancam untuk golongan-golongan yang tidak nak memahami ayat-ayat Al-Quran, lantaran mereka tak tahu, maka mereka cenderung kepada membuat perkara-perkara kesyirikan, kerana syaitan yang menjadi teman setia mereka akan membisikkan kepada perkara-perkara untuk melakukan kesyirikan. Mana itulah merupakan teman-teman manusia yang tidak nak mengambil Quran sebagai pengajaran, iaitu Allah akan letakkan syaitan sebagai teman setia mereka. Mereka hidup bersama-sama dengan syaitan. Mereka tak rasa. Jadi yang mereka rasa malas nak belajar, cenderung kepada nak buat perkara-perkara kebaik, cenderung pada perkara-perkara kejahatan, suka menangguh-nangguhkan perkara-perkara kebaikan. Itulah rupa-rupanya bisikan teman setia mereka. Ayat 30 pada petang ini keadaan sebalik daripada perkara-perkara tadi. Golongan-golongan yang selalu mengambil peduli tentang Al-Quran, golongan-golongan ini Allah letakkan malaikat diterbalik. Tadi golongan yang tak ambil pengajaran Quran, Allah letakkan syaitan menjadi teman setia. Tetapi golongan-golongan yang cana dengan Al-Quran, peduli dengan Al-Quran, Allah akan bagi malaikat duduk bersama-sama dengan golongan yang peduli Al-Quran ini. Jadi dua makhluk gaib, iaitu syaitan, akan duduk bersama dengan orang yang tak nak mengambil Quran sebagai pengajaran, dan orang yang sering mengambil Al-Quran sebagai pengajaran, Allah akan utuskan malaikat menjadi teman setia dia. Kita baca ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Innal ladzi, sesungguhnya, qalu, mereka yang berkata, rabbunallah, Tuhan yang jagaku ialah Allah. Bila aku ada masalah, aku rujuk dengan Allah. Bila aku ada hajat, aku rujuk dengan Allah. Aku tidak akan pergantungan hati kepada selain daripada Allah. Itu maksudnya Rabbunallah. Maknanya mentauhidkan Allah. Orang yang selalu mentauhidkan Allah, yakni menjadikan Allah sebagai tempat segala-galanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atas perkara-perkara tauhid. Itu maksudnya ahli-ahli tauhid. Kemudian thumma istaqamu, dan istiqamah dengan menyeru kepada perkara-perkara tauhid. Istiqamah dengan ada masalah sikit dia mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua perkara ini, maka sesiapa yang ada dua perkara ini, iaitu ahli tauhid dan istiqamah dengan perkara-perkara tauhid, maka Allah kata tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan utuskan malaikat untuk duduk bersama-sama dengan kita. Atas fakta itulah, bila pagi kita zikir pagi, malaikat bersama kita. Petang, zikir petang, malaikat duduk bersama kita. Malam sebelum tidur malam, kita berzikir, baca yang muqayyad dengan nak tidur, ayat kursi 3 kul, ambil air wudu, maka malaikat akan duduk satu selimut, seolah satu selimut dengan kita, dan setiap malam kita berada dalam keadaan ibadah. Ini jadi malaikat akan turun bersama-sama kita. Maka apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Bila di saat-saat kematian kita ni, malaikat
Allah akan perintahkan malaikat dengan rombongan dia diketuai dengan malakal maut, bisikkan kita, Allah, wahai kawan. Pasal jadi sahabat kita ni, sahabat kita ni, sahabat mereka, wahai kawan, Allah takhafu, jangan kamu takut dengan alam akhirat yang menimpa kamu. Aku bersama-sama dengan kamu. Aku akan menjadi teman kamu di alam barzah, di padang mahsyar, dan di syurga pun aku akan menjadi kawan kamu. Pasal kamu ahli tauhid, aku dah menjadi sahabat kamu di dunia, sahabat kamu di hari akhirat. Tengok seronok kita. Cuba kita tawassul kita bila kita menjadi ahli tauhid, menjadikan Al-Quran sumber manual kehidupan kita, maka malaikat selama-lamanya akan menjaga kita daripada sebarang amalan-amalan dan sebarang perkara-perkara kejahatan. Malaikat ada bersama dengan kita. Maka di sini masa kita nak hembus nafas terakhir tersebut, malaikat akan jaga ruh kita, cabut ruh kita dengan lembut sekali, sebagaimana curah air dalam cerit. Orang lain sakitnya saat-saat nak mati, tapi kita ahli tauhid lembut sikit berbanding dengan tadilah. Maka di malaikat daripada langit menyediakan kapan untuk keluar roh saja. Kapan kita dengan kain daripada syurga, kain kafan daripada syurga, dan terus naik ke langit untuk diregister di syurga. Tengok kita, Masya Allah, ini khabar gembira daripada Allah untuk orang yang bersama-sama dengan Al-Quran, Ahlul Quran. Maka ketika itu malaikat sambut semasa akhir hayat kita, dan dikafankan dengan kain daripada syurga, dan dibawa ke langit. Dan di langit, di alam langit, semua malaikat-malaikat akan buka pintu-pintu langit, mengalu-ngalukan kedatangan ahli tauhid. Bau wangi, satu kerajaan langit, bau kita bau wangi, dan masuk naik ke langit dan diregister di Illiyin. Lepas itu barulah buat turun balik ke alam barzah. Bila dia buat turun balik ke alam barzah, ketika itu apa jadi? Malaikat yang sama juga akan menemani kita di alam barzah lagi. Jadi itulah apa takut lagi, wahai hamba, kamu bersama-samanya, aku menjadi kawan kamu di alam sana. Semoga Allah pilih kita, pilih kita bersama-sama dengan malaikat di alam barzah, alam mahsyar dan alam syurga, insya-Allah. Lepas tu jangan takut dan wala tahzanu, jangan kamu bersedih hati. Wahai kawan, aku ambil nyawa sekarang ini, aku cabut roh kamu sekarang ni, kamu tak payahlah bersedih hati dengan apa yang kamu nak tinggalkan atas dunia ni. Nak ceritanya, jangan sedihlah nak tinggal dunia. Kamu banyak kaya macam mana, kamu anak hebat macam mana, kamu isteri macam mana, kamu segala-gala dunia, harta kamu dunia ni, kamu jangan rasa duka cita nak tinggalkan perkara-perkara dunia ini. Kenapa? Pasal wahai Polan, wahai sahabat, syurga tak ternilai nak banding dengan keadaan dunia yang Allah peruntukkan kepada kamu. Kenapa tak? Selemah, tengok ni Allah, malaikat bagi tahu kita jangan sayang nak tinggal dunia, jangan dengar cerita. Kenapa? Kerana syurga yang menunggu kita paling-paling kecil pun, satu syurga sama dengan 10 kali dunia. Cuba bayangkan, Masya Allah, tak terika. Semoga Allah pilih kita jadi ahli syurga. Maka di sinilah untungnya ahli syurga, malaikat bersama-sama dengannya atas dunia lagi. Itulah hebatnya. Lepas tu allati kuntum tu'adun wa tahzanu wa abshiru, dan bagi khabar, aku bagi khabar gembira dengan kamu semua wahai sahabat, bil jannah, dengan syurga, bil jannati, dengan kebun-kebun syurga, allati kuntum tu'adun, yang dahulunya Allah janjikan dengan kamu wahai sahabat. Bila Allah janji? Bila Allah janji syurga, bila Allah janji nak bagi malaikat? Inilah dalam ayat surah Fussilat ini. Jadi kalau orang yang tak pernah bertadabbur ayat-ayat Al-Quran surah Fussilat, mana dia nak tahu yang malaikat duk sambut kita, duk tunggu kita ambil kain syurga kapan kita register di sana, buat turun di alam barzah, malaikat teman lagi, pada mahsyar malaikat teman lagi, syurga teman lagi. Mana kita tahu? Jadi di sini yang Allah janjikan untuk
orang-orang yang bertadabbur ayat Al-Quran. Jadi bila kita bertadabbur ayat-ayat Allah, inilah janji-janji Allah kepada kita, dan akan pulang baliklah. Oh, ini Allah, janji Allah, maka janji inilah dengan rahmat Allah, Allah bagi pada kita. Tengok hikmah dia. Bila kita sampai ayat macam ini, kita berdoa, wahai Allah, janji kamu ini seronoknya kalau kamu bagi aku, wahai Allah. Tengok, itu doa. Bila mulut kita berdoa, hati kita nak sangat, inilah rahmat Allah. Tapi kesian kepada mereka yang tak belajar ayat macam ini, pasal mereka tak berdoa kalau ini atau ayat ini. Mereka tak, pasal mereka tak beramal dengan ayat ini. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang ke-30, khabar gembira untuk orang-orang yang terlibat dengan Al-Quran. Ayat yang ke-31. Nahnu awliya'ukum, kamilah penolong-penolong kamu. Tengok malaikat. Bila kita baca Quran macam ini, malaikat turun ni. Malaikat akan turun duduk dalam majlis kita ni, menjadi teman setia kita. Syaitan akan lari lah. Syaitan akan lari keluar untuk mencari orang-orang yang tak nak mengaji Quran. Dia cari siapa-siapa dia bertempel dengan golongan tadi, maka dia membisik pada kawan-kawan kita kat luar itu, syaitan-syaitan ini. Itu kisah dia. Maka nahnu, kamilah para malaikat, awliya'ukum, akan jaga kamu, penolong-penolong kamu, fil hayati dunia, di dunia kami tolong kamu. Maka atas faktorlah ilham malaikat akan masuk sehari demi sehari, sehari demi sehari. Kita rasa malas nak zikir petang, zikir wahai kawan. Kita pun berzikir petang. Malas datang solat, dibisik pada kita. Itulah bisikan teman setia kita. Ad-dunya wa fil akhirah. Di akhirat pula sama, malaikat juga akan jaga kita daripada benda-benda lain. Walakum fiha ma tashtahi, apa yang diingini oleh nafsu kamu, serta kamu akan jadi dalam syurga nanti, pasal bersama-sama dengan malaikat, apa yang kamu ingini oleh nafsu kamu, serta kamu akan perolehi semuanya. Kita atas dunia ini kita khayal. Bukan semua barang yang kita dapat atas dunia ni, tapi di hari akhirat sekarang ini, semua yang kita khayal yang tak mampu ini, semua Allah akan bagi semua. Tengok, semua yang kita tak capai dunia ini, niat saja apa, terus Allah bagi kat sana. Lepas tu walakum fiha mana ayat tadi? Fiha tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'u, dan apa yang kamu khayalkan pun dia dapatkan semua sekali. Atas dunia sekarang ni kita teringin nak apa? Orang lelaki teringin nak kahwin 4 dah, contohlah, tapi tak takut saya. Penakut. Tapi sekarang Allah gandakan nak apa je dengan bidari-bidari tu. Ayat ni. Itulah untungnya kita berkawan dengan malaikat. Malaikat duduk dengan kita, siang malam makan dengan dia, minum dengan dia, tidur dengan dia. Inilah untungnya orang yang terlibat dengan Al-Quran. Malaikat akan bersama-samanya. Malaikat akan sering membisik pada kita, memberi ilham untuk kita buat perkara-perkara baik, dan jaga kita daripada buat perkara-perkara jahat. Dan kalau kita terlanjur buat jahat, malaikat bisik, wahai kawan, bertobat segeralah. Wahai sahabat, segera bertobat. Kita pun astagfirullah, tengok istighfar. Itulah untungnya berkawan malaikat. Mana tadi? Ayat yang ke-30, 32 pula. Nuzulan min ghafurir rahim. Nuzulan, itulah pemberian untuk tetamu-tetamu Allah. Tetamu hebatnya tetamu Allah. Allah jaga tetamu dia. Macam kita jaga tamu sekarang ni pun, kita akan jaga tamu kita dah. Kalau contohlah wakil rakyat nak mari minum buka puasa dengan kita dah, kita mesti buat yang special untuk orang yang kita malu tersebut. Begitu juga dengan di hari akhirat nanti, Allah akan memberi meraihkan tetamu dia yang nak pergi ke syurga ini dengan penghormatan daripada Allah yang tak terhingga lagi. Pasal Ghafurur, Allah Maha Pengampun, dan Rahim, sifat Rahim Allah. Pasal masa kita atas dunia ini, kita apa dia? Kita taat dengan dia, kita berpenat lelah untuk dia. Bangun tengah malam tahajud,
berpuasa pagi, pertukaran malam siang zikir pagi, petang nak sambut malam zikir petang. Penat tu. Bukan tak penat tu. Orang lain relax saja duduk sembang mana-mana, tapi kita berpenat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah sanggup melihat kita berpenat untuk di atas dunia. Pasal apa? Pasal di hari akhirat Allah tak sanggup melihat kita walau sesaat pun kecil hati, berduka cita, rasa penat, rasa susah, tak nak ada sana. Allah sebagai tetamu dia, Allah nak kita bergembira segembira-gembiranya. Allah tak nak lagi melihat kita berduka cita walaupun sekejap saja. Pasal apa? Sifat rahim Allah dekat sana. Maka atas faktor itulah ayat yang ke-33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Atas faktor tu, wahai hamba aku semua, dan tidak ada perkara yang lebih baik daripada orang yang mentauhidkan Allah, menyeru kepada perkara-perkara tauhid. Tengok ni, Allah kata wa man ahsanu qawlan mimman du'a ila Allah, dan tidak ada perkara-perkara yang lebih baik daripada perkataannya daripada orang yang menyeru kepada mentauhidkan Allah. Ayat ni orang lain terjemah, dia kata kita mengajak dalam tabligh, jumlah tabligh, ajak-ajak tu. Sebenarnya ayat ini refer kepada orang yang menyeru kepada untuk mentauhidkan Allah, memastikan ada masalah minta dengan Allah supaya Allah selesaikan, orang yang ada hajat minta dengan Allah supaya Allah sempurnakan. Tidak ada sikit pun pergantungan hati kepada perkara-perkara lain. Ini perkataan yang paling besar, tidak tinggal. Pasal apa? Dia merupakan ahli tauhid yang Allah kita berkawan dengan malaikat bagi syurga yang tidak terhingga tadi. Yang kedua, wa amila solihan, dan orang yang beramal soleh sebagaimana amal yang ditunjukkan oleh Nabi, yang kami Al-Quran, yang beramal dengan Al-Quran dan Sunnah. Dua perkara ini ahli tauhid, iaitu iman kita, dan amal soleh kita beramal sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi. Lepas tu wa qala innani minal muslimin, dan sungguhnya akulah orang yang berserah. Muslim ini berserah bulat-bulat hanya dengan Allah saja. Sebab itu dalam kita apa-apa setiap hari kita zikir pagi petang itu merupakan penyerahan tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala, 100% pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita zikir pagi, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Wahai Allah yang maha hidup segala-galanya, lepas ini bagilah aku setiap nafas aku, setiap lepas aku ini seolah ilham daripada kamu, wahai Allah, seolah petunjuk daripada kamu Allah. Mana mengesahkan Allah. Itulah zikir pagi petang. Jadi bila kena ingat satu, bila kita memperjuangkan, kata kita ahli, kita memperjuangkan sunnah, tapi perkara-perkara sunnah kita perlu pastikan kita buat. Pasti kita kena melazimi perkara-perkara muqayyad, perkara-perkara yang diikat. Perkara-perkara yang diikat, terutamanya zikir-zikir selepas amalan-amalan tertentu. Lepas solat dia ada zikir yang diikat dengan solat. Masuk pagi ada zikir pagi. Lepas petang ada zikir petang. Nak tidur ada zikir nak tidur. Ini merupakan amalan-amalan untuk mentauhidkan Allah. Tapi kalau mulut saja aku ni dah belajar sunnah, tapi zikir-zikir tersebut tak ada. Zikir muqayyad tak ada. Tapi amat malang sekali, amat jauh sangat dengan hanya mulut saja mengatakan sunnah, tapi amalan-amalan Nabi, amalan-amalan sahabat yang basic, iaitu yang muka ini kita tidak lakukan, kita tidak laksanakan. Kena buat itulah. Maka habis ayat 33-34, wala tastawil hasanah, dan tidaklah sama orang yang buat baik dengan buat perkara-perkara yang sunnah ini, tidak sama. Wala sayyi'ah, dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Perbuatan hasanah ialah orang yang tidak marah, orang yang lembut, orang yang segerakan melakukan kebaikan. Sayyi'ah ialah orang yang kasar, orang yang cepat marah, orang yang cepat merajuk, orang yang segera. Itu sayyi'ah. Tak sama dua tu. Pasal orang ahli tauhid mesti dia hasanah, penuh tolak ansur, penuh budi bicara, penuh memaafkan orang. Ini ahli tauhid yang ada hasanah, yang ada bisikan malaikat. As-sayyi'ah, ada bisikan syaitan, dia buat perkara-perkara jahat saja, sikit marah. Itu ada sayyi'ah. Kenapa sayyi'ah? Pasal syaitan kawan dia. Pasal apa hasanah?
malaikat kawan dia. Kenapa ada hasanah? Kerana dia belajar Quran, dia faham Quran. Kenapa dia sayyi'ah? Dia tak belajar Al-Quran, dia menangguhkan belajar Al-Quran, dia tak faham Al-Quran. Itu je kehidupan kita ni. Allah takdir macam itu. Nak jadi ahli syurga, kena berkawan dengan malaikat. Pasal dia membisikkan selalu kebaikan. Nak masuk neraka, dia berkawan dengan syaitan. Pasal syaitan suruh dia buat kejahatan selalu. Jadi bila kita buat perkara-perkara macam ini, idza fa'a billati hiya ahsan alladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka tolaklah kejahatan yang tolaklah sebarang kejahatan yang untuk bila kamu tabligh ayat-ayat Allah. Dah. Bila kita ada hasanah, kita buat baik, ajak orang kepada perkara-perkara tauhid. Tapi dia orang marah dengan kita. Maka idfa' billati hiya ahsan. Tengok ayat ni Bila kita ajak kawan kita untuk mari mengaji ke, menyeru pada sunnah ke, buat perkara kebaikan, tapi dia berkasar dengan kita. Dia kutuk kita. Dia melabel kita dengan berbagai-bagai label. Apa-apa saja, tapi ayat yang Allah kata ni, irfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan mulut dia, kejahatan dia, perangai tadi dengan ahsan, dengan kebaikan. Itu Allah suruh ni. Kesabaran tahap tertinggi tadi. Jangan lagi marah dengan dia. Itulah dakwah cara Nabi. Buat sesuatu tidak menimbulkan, menyakitkan hati orang lain. Maknanya hari ni pergi jumpa dia, besok kita sanggup pergi jumpa lagi, tidak bergaduh dengan dia. Fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun. Maknanya tidak ada permusuhan dengan dia, tidak rasa permusuhan, boleh pergi balik dengan dia. Maka bila jadi macam tu, ka'annahu waliyyun hamid, dengan serta-merta kamu akan menjadi seorang sahabat yang karib dengan kawan kamu tadi, dan dia akan terikut-ikut dengan amalan-amalan kita, dengan majlis-majlis ilmu kita. Tengok Allah nak begitu jaga seorang kawan kita. Kalau boleh jangan biarkan kawan-kawan kita terjerumus ke lembah neraka. Itu tujuan dia. Nak pastikan semua kawan-kawan kita masuk syurga. Itulah, sini adalah peringkat kesabaran. Ini paling tinggi peringkat kesabaran sebenarnya kat sini. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Dan sifat yang terpuji ini tidak dapat diterima dan diamalkan melainkan orang yang dianugerah sifat sabar. Tengok, nak jadi ahli syurga, nak kata anaknya, kena ada satu sifat sabar. Dan sifat sabar bukan sebarang sifat, yang bukan semua orang yang Allah anugerahkan sifat sabar. Jadi dah tahu dah hari ni, sifat sabar merupakan sifat terpenting yang Allah anugerah kepada orang yang dia nak jadi ahli syurga. Nak masuk syurga, pastikan ada sifat sabar dengan kita. Tidak ada sifat sabar, kena masuk golongan as-sayyi'ah tadi. Itu je. Maka kena ada sabar. Pasal sabar ini Allah anugerah yang tertinggi sifat pada. Betul Al-Quran banyak sifat ahli syurga. Kebanyakan sifat ahli syurga dalam Al-Quran ialah orang yang ada sifat sabar. Pusing ikut mana pun sabar. Tengok sabar macam Nabi. Tak. Maka kalau ada kita ni, kita berdoa lah, wahai Allah. Tapi sabar tak boleh minta. Lupa saya. Sabar tak boleh minta. Bila kita minta sabar, wahai Allah, bagilah kesabaran aku. Maka bila kita minta macam ini, maka Allah akan uji kita dengan musibah. Aku uji kamu musibah, sabar tak sabar. Jadi bila kita ditimpa musibah, wahai Allah, sabarlah aku dengan keadaan macam ni. Sabar tak boleh diminta. Ingat sabar jangan diminta. Tapi bila menerima musibah, baru kita berdoa minta kesabaran. Dia berbeza dengan benda lain. Pasal sabar ialah anugerah khusus untuk Allah, untuk orang-orang yang dia luar biasa. Orang luar biasa pasal apa? Pasal inilah ciri-ciri ahli syurga yang utama. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Dan tidak juga dapat diterima oleh amalkan malaikat orang-orang yang punya bahagian besar dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Sifat sabar inilah yang Allah bagikan. Orang ada sifat sabarlah, untungnya kehidupan dunia dia dan kehidupan di hari akhirat. Jadi kenapa Allah jaga sangat sifat sabar ini? Kenapa Allah
Sabar. Pasal apa? Pasal bila kita pergi ajak kawan-kawan kita kepada jalan tauhid, nak mari mengaji Quran sebagai contohnya, mereka akan marah dengan kita. Pasal orang tak suka Al-Quran, dia marah, dia tengking kita ke, dia muka masam ke, dia marah dengan kita. Jangan kita takut. Ayat ni ayat yang ke-36 tu. Wa imma yanzaghannaka, dan jika menggoda kamu minasyaitani, dari syaitan. Tengok ni, bila kita ajak kawan-kawan kita kepada jalan kebaikan untuk main mengaji sebagai contoh hari ni, bagi bertadabbur hari ni, maka syaitan akan pegang kawan kita tadi. Pasal apa? Pasal syaitan sama sekali akan halang manusia-manusia dari mendengar Al-Quran dan memahami Al-Quran. Dia cukup dan memahami Al-Quran. Syaitan cukup jaga ni, sebagaimana dia jaga kulit telur, jaga isi telur tu. Satu ruang retak pun tidak ada. Dia pegang betul-betul. Dia sanggup bagi nyawa dia demi orang lain mari mengaji Quran. Inilah syaitan. Pasal dia tahu bila orang itu mengaji Quran, faham Quran, dia tahu mereka akan menjadi teman setia dia. Dia langsung tak duduk rapat. Bila mereka masuk, dia tak boleh. Mereka akan halau dia. Maka dia duduk jauh-jauh. Dia perhati saja. Bila lah masa aku ada ruang untuk bisik pada orang ni. Itulah syaitan. Dia tengok, jeling mata, dah keluar air liur, geramnya dia nak suruh kita menjadi teman setia dia. Tapi bila ada perasaan, tengok ni Allah cerita, bila ada suatu musibah, kita ajak kawan kita kepada kebaikan, kawan kita marah dengan kita sebagai contoh. Itu syaitan, ini peluang aku. Dia pun masuk. Syaitan akan masuk bila ada ruang untuk kita marah. Marah saja, syaitan masuk menjadi teman setia. Pasal marah itulah syaitan. Ini tengok. Marah-marah, benci ke orang, nak marah, tak sabar. Itulah syaitan sebenarnya. Tengok ayat ni. Nak beramal dengan ayat ni. Wa imma yanzaghannaka, dan jika menggoda kamu minasyaitan, daripada syaitan, nazrun, daripada godaan, tengok godaan marah tadi, marah tak sabar, itulah syaitan. Jika ada perasaan macam ini, apa nak buat? Tengok Allah ajar kita. Pasal Allah nak wujudkan sabar dengan kita. Pasal apa? Allah nak bagi syurga dengan kita. Nak syurga, kena sabar. Cara mana? Allah ajar kita. Wahai malaikat bisik ni, wahai kawan, kamu nak sabar, kamu jangan marah. Satu je, senang je. Berlindung dengan syaitan dengan cara fasta'iz billah, a'udzu billah. Itu je. A'udzu billah. Ucaplah, berlindung, aku berlindung dengan Allah daripada a'udzubillahi minasyaitan, daripada syaitan-syaitan direjam. Pasal kamu ini musuh Allah, wahai syaitan. Tapi kenapalah kamu duduk jiwa aku menyebabkan kamu aku tak sabar, aku garang, aku cepat putus asa. Itulah sifat-sifat ahli-ahli neraka macam itu. Fasta'iz billah. Maka syaitan pun lemah longlai. Lemah sebagaimana? Lebih lemah daripada lalat. Lemah. Tapi bila kita marah, bila kita tak sabar, syaitan akan bertukar menjadi sekuat-kuat tenaga. Lebih kuat lagi daripada gajah yang besar. Itulah perangai syaitan. Pasal kita pun lemah longlai dengan dia. Innahu, sesungguhnya, huwa, Allah itu as-sami'ul alim. Allah maha mendengar bila kamu ucap a'udzubillah. Tengok ni. Allah kata, wahai hamba, bila mengucapkan kamu berlindung dengan aku saja, aku maha mendengar. Dan aku maha mengetahui. Pasal apa? Kamu minta pertolongan daripada aku saja, kamu tidak minta pertolongan daripada selain daripada aku. Tengok, bila kita beramal dengan ayat ini, kalau ada nak marah ke orang apa ke, sabarlah. Asal bila tak sabar, kita telah bersekongkol dengan dia, kita telah bersama-sama dengan dia. Ni syaitan yang ada pada dia menjadi syaitan kita, menjadi teman setia kita hari ni. Syaitan dia duduk bersama-sama dengan syaitan. Pada ayat lain kita suruh istighfar. Ayat ni suruh fasta'iz billah. Huwa sami'un alim. Allah maha mendengar apa dia permohonan kamu dengan Allah saja. Tidak kamu melawan, marah dia balik. Bila kamu marah, kamu minta dengan Allah, seronoknya Allah ketika itu. Pasal Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Itu yang dengan rahmat Allah, Allah bagi syurga. Pasal kita telah melepasi termasuk golongan-golongan orang yang diberi kesabaran. Habis ayat yang ke-36. Ayat yang ke-37
dah cerita macam ni kebesaran dia. Dialah As-Sami'ul Alim, dialah maha mendengar dan maha mengetahui. Bila kita minta dengan, bila kita berlindung dengan dia saja, maka ayat yang 37 39 ini Allah ceritalah sebagai biasalah dalil-dalil akli. Ini saya lajulah. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wa yasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi walal qamar wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah malam dan siang. Allah buat malam, Allah buat siang, serta matahari dan bulan. Allah, kekuasaan Allah, Allah buat langit, Allah buat malam, Allah buat siang, Allah buat matahari dan Allah buat bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari. Tengok tauhid ni. Janganlah wahai hamba, la tasjudu lisyamsi, jangan kamu sujud kepada matahari, wala lil qamar, dan janganlah pula kamu sujud kepada bulan. Apa dia sujud? Apa dia sujud? Sujud, tengok. Sujud, bila kita solat itu sujud. Sujud ialah kita merendahkan diri kita, menghina diri kita dengan ada niat sesuatu untuk memperbesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Allah kata, jangan kamu sujud, maknanya jangan kamu bergantung harap. Orang-orang Arab ini, dia ada juga, dia bergantung, bulan ini ada kuasa, matahari ada kuasa, dia minta pertolongan, bergantung harap dengan bulan dan bintang juga. Kita pun ada juga matahari sikit. Matahari pergerakan siang hari. Sebab tu kita meletakkan masa-masa tentu satu hari itu ada apa? Ada fadilat tentu. Nak jumpa dengan jin, nak seru jin pada waktu apa? Waktu maghrib. Nak jumpa sikit malaikat-malaikat pada waktu pagi. Kita buat itu matahari itu. Kita puja matahari. Puja bulan macam mana? Bulan 1, bulan 2, bulan 3 tak boleh buat tu, bulan 4 tak boleh buat ini. Bulan tu ada sial tu, bulan ni ada fadilat segini. Kita reka bulan dan reka matahari. Itulah orang yang bergantung sujud kepada bulan. Allah ceritanya, wahai hamba, matahari aku buat, bulan aku buat, kenapa kau minta dengan aku? Itu tauhid. Maka nak cerita di sini ya, berlaku pertukaran malam dan siang. Allah juga ujuk, janganlah wahai hamba kamu ujuk kepada yang aku buat. Mintalah dengan aku. Ada hajat minta dengan aku, ada masalah minta dengan aku, bukannya minta dengan makhluk aku. Begitu juga dengan makhluk-makhluk aku, macam roh nabi, roh wali, malaikat dan jin. Jangan kamu buat macam itu. Dan sebaliknya, hendaklah kamu sujud kepada Allah saja. Tengok, wasjudu lillahillazi khalaqahunna, makalah kamu sujud kepada Allah yang menciptakan. Kalau kamu hanya beribadat kepada, in kuntum iyyahu ta'budun, kalau kamu nak beribadat dengan Allah. Maka Allah di tempat kita ibadahi di sini. Lepas tu ayat yang nak cerita di sininya, dengan Allah tempat kita minta itu saja. Atas faktur lah, atas faktur malam siang inilah yang kita berdoa pagi, zikir pagi petang tu. Nabi ajar kita zikir pagi, zikir petang. Nak menyambut kedatangan pagi, zikir pagi. Pasal apa? Pertukaran pagi tu Allah jadi pagi ni. Allah jadikan siang, Allah jadikan malam, Allah buat jadi. Nak sambut hebatnya Allah, Nabi ajar kita zikir pagi. Nak sambut malam, Allah buat malam pula. Al-lail, ayat lepas ni kita berzikir malam. Lepas tu ayat yang ke-38. Ayat 8, fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahari wa hum la yasamun. Ini ayat ni ayat apa? Dipanggil Allahu akbar. Sejadah, sejadah ni Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Oleh itu, kalau mereka tetap ingkar dengan angkuhnya daripada Allah, maka tidaklah menjaskan kebesaran Tuhan, kerana malaikat-malaikat yang di situ Tuhanmu tetap bertasbih kepadanya pada waktu malam dan siang dengan tidak merasa jemu. Nah, Allah nak cerita di sininya, wahai hamba, aku bagi tahu kamu sifat aku bagi tahu kekuatan aku ni untuk kamu minta dengan aku saja. Pasal apa? Aku, wahai hamba, aku nak bagi kamu syurga. Aku tak terkesan pun kalau kamu nak berdoa dengan aku, kalau kamu nak berdoa dengan bulan ke, dengan bintang ke, dengan jin ke, dengan roh nabi, dengan roh wali ke, itu kamu punya pasal lah. Aku sikit pun tak terkesan, tak jejak kalau kamu tak berdoa, tak minta dengan aku. Contoh, yuk kita faham. Kita ada kedai makan.
Kita ada kedai makan. Kita buat promotion. Wahai kawan, masuk kedai, masuk kedai, masuk kedai. Pasal apa? Kenapa kita suruh kawan masuk kedai? Bila kawan masuk kedai, perniagaan kita akan berjalan. Kita ada untung. Ini dunia. Dengan Allah bukan macam itu. Allah iklan macam ini bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Allah iklan untuk kita masuk syurga dia. Ini tengok betapa hebatnya Allah, betapa mulia, betapa segala-galanya Allah, betapa rahmatnya Allah. Allah kesian belah kita, Allah nak bagi syurga kita dengan buat perkara, dan Allah sikit pun tidak terkesan dengan amalan kita. Pasal apa? Allah kata, aku tak nak pun amalan-amalan kamu. Ibadat kamu aku tak nak pun. Tapi ibadat kamu, amalan kamu, akidah kamu, wahai hamba, untuk aku bagi syurga dengan kamu. Tiba-tiba kamu tak nak benar ni. Aku tak perlukan. Pasal apa? Aku malaikat, wahai hamba. Malaikat-malaikat yang tak pernah sesaat pun tidak bertasbih dengan aku, ada bersama aku dengan hamba. Tengok, malaikat yang menjadi kawan kita itu orang yang makhluk yang paling taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi aku tak terkesan pun dengan amalan-amalan kamu, wahai hamba. Ayat 39, ayat 38 ini, betul ayat sejadah ini, iaitu Allah memperkenalkan diri dia. Dia nak sangat kita masuk syurga dia. Dia sayang kita, tapi dia tak terkesan dengan amalan-amalan kita. Kalau kita zalim, kalau tak nak, kita telah menzalimi diri kita sendiri. Ayat ke-39 pun dalil akli juga. Ayat kita nakah, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazzat wa rabat innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, engkau melihat taral arda khashi'ah, bumi ini khashi'ah, ini bumi ini apa khashi'ah ni di sini kosong. Bumi ini miskin, bumi ini kusyuk, bumi ini tandus. Kamu, wahai hamba, kamu tengok bumi. Ada satu bumi tandus, ada satu bumi subur. Bumi tandus ini bumi yang tak boleh bagi apa-apa kepada manusia. Bumi yang susah, bumi miskin. Apa dia bumi miskin? Bumi miskin ialah bumi yang tak tumbuh pokok. Jadi bumi tersebut tak boleh bagi hasil daripada kita. Begitu. Maka wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah, di antara kuasanya ialah kamu tengok bumi yang miskin tadi, bumi yang kering tandus tadi. Maka fa iza anzalna 'alaihal ma'a, bila kami nak bagi bumi tu kaya, kami pun bagi rezeki dengan bumi, turunkan hujan. Bila kami turunkan hujan, ihtazzat wa rabat, maka bumi pun ihtazzat, maka hiduplah bumi, macam bergerak-gerak bumi tersebut, maka bergerak tanahnya dan suburlah tanamannya. Tengok tak cara mana Allah nak sayang kita ni, dia buat rezeki kita. Innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta, sungguh Allah yang menghidup dan berkuasa menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati. Sungguhlah ia maha kuasa. Innahu ala kulli syai'in qadir, Allah yang maha kuasa ke atas segala-galanya. Itu dalil akli untuk kita tengok hebatnya Allah, besarnya Allah. Allah sayang kita, dia bagi segala-galanya untuk kita, dia bagi untuk kita, tapi kita saja tak nak berdoa dengan dia, dan Allah tak rugi apa-apa pun, cuma kita merugi diri kita sendiri. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina, sebenarnya orang-orang yang menyeleweng dari jalan yang benar mengenai ayat-ayat keterangan kami tidak terselindung daripada pengetahuan kami. Mereka tidak terlindung daripada pengetahuan kami. Orang tak mengaji Quran, orang malas semua sekali ini. Allah kata, aku tahu semua, pasal aku maha mendengar, aku maha mengetahui. Aku dengar. Adakah kamu berdoa dengan aku ataupun kamu berdoa selain daripada aku? Aku tahu semua. Aku amat mengetahui. Dah, segala amalan kamu, segala akidah kamu dalam pengetahuan aku semua. Tidak terlindung sikit pun daripada pengetahuan kami. Kalau sudah demikian, mana innal ladzina yuridu fi ayatina la takhfawna alaina afama yulqa finnar, sesiapa yang telah dihumbankan, adakah orang-orang yang dihumbankan ke dalam neraka, afamay yulqa finnar khairun, adakah orang yang dihumban dalam neraka lebih baik, amman ya'ti aminan yaumal qiyamah, daripada orang yang beriman,
orang yang dalam keadaan aman dan selamat pada hari kiamat. Mana baik wahai hamba. Nah, aku tahu semua. Kamu tak pernah berdoa dengan aku, kamu tak pernah mengaji dengan aku, kamu tak pernah faham ayat-ayat aku. Tapi tak terlindung, aku tahu semua, aku maha mengetahui. Tapi yang mana lebih baik? Tengok Allah. Ayat ancaman dia. Ayat Allah perli. Wahai hamba, mana lebih baik? Dengan sebab kamu tak mengaji tadi, kamu tak amal ayat kamu tadi, aku humbankan ke dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Adakah itu lebih baik? Ataupun aku letak dalam syurga dengan keadaan aman. Kamu tu penatlah kamu aku bagi gembira segembira-gembiranya. Yang mana lebih baik hamba? Allah tanya kita ni, jawab wahai hamba. Kamu nak yang mana? Maka kita orang akal yang waras, tentu kita jawab syurga. Yang nak dapat syurga, orang yang menjadi kawan malaikat. Nak menjadi kawan malaikat, orang yang duduk menjadi ahlul Quran. Itu jawapan dia. Jawapan dia, i'malu ma syi'tum. Tengok Allah kata, kalau macam itu ikutmulah, beramallah apa yang kamu nak, buatlah apa yang kamu suka. Tengok ni, degil lagi, kita nak mengaji lagi kita ni. Tengok Allah pun laknat kita. Kalau degil lagi aku cerita macam ini, aku bagi kepada kamu sekian-sekian, aku tolong kamu sekian-sekian, aku nak bagi syurga kepada kamu, tapi kamu tak nak juga, kamu tak nak mengaji juga. Bila kita nak mengaji juga, tengok ni apa dia punya kata Allah, kata dia punya perli dia. Jadi i'malu ma syi'tum, ikutmulah nak jadi apa pun. Macamlah kita anak kita, wahai anak, jangan bawa motor laju-laju nanti aksiden. Wahai anak, jangan pergi mandi sungai nanti dimakan buaya. Tiba-tiba anak pergi juga. Tengok, ikutmulah apa nak jadi. Tapi kita sayang lagi, tapi tok cakap macam itu. I'malu ma syi'tum, ikutmulah apa nak buat sekarang ni. Dalam bahasa kasar kata, buatlah apa yang kamu suka. Innahu bima ta'maluna basir. Pasal sayang lagi ni. Walaupun dia kata macam itu, macam kita lah, ikut kamu lah, kamu jadi macam mana pun anak kita mandi sungai dah. Tapi kita suka lagi dengan dia. Maka Allah kata, sesungguhnya innahu bima sesungguhnya aku Allah maha melihat apa yang kamu lakukan. Kamu tak nak kembali dengan aku, okey, aku bagi neraka jahanam dan aku akan membalasnya nanti. Bima ta'maluna basir. Ta'maluna basir, aku amat melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Bila kerja kamu tak menjurus dengan duduk bersama dengan malaikat tadi, aku akan balas kamu dalam neraka jahanam selama-lamanya. Jadi tengok ni, Allah buat kesimpulan lagi tentang hebatnya Quran yang Allah ceritakan supaya kita menjadi ahlul Quran. Innal ladzina kafaru bidzikri, sesungguhnya orang-orang yang engkar, orang yang tolak, malah mai belajar ni, orang yang menolak kebenaran. Innal ladzina kafaru, orang yang kafir, orang tolak kebenaran, bizikri, dengan peringatan. Tengok ni, orang yang menolak kebenaran dengar kata-kata Allah dalam kitab Al-Quran. Innal ladzina kafaru, orang-orang yang tolak kebenaran untuk mengambil perkara-perkara tauhid dalam peringatan-peringatan Allah. Ingat tak apa tu semalam ustaz apa tu? Ustaz Mustafa Suki. Dah, belajar tadabbur adalah wajib. Tapi kita tak rasa bersalah bila kita belajar memahami Al-Quran. Kita hanya rasa bersalah kalau kita tak boleh mengaji Quran. Nampak tak perbezaan dia? Kita tak rasa bersalah hingga kita mati kalau kita tak habis 30 juzuk belajar tadabbur Al-Quran. Tapi kita rasa bersalah bila kita tak boleh baca Al-Quran. Tengok, itu perbezaan dia. Maka dalam surah yang baca mana surah apa lupa tu, bertadabbur Al-Quran, mengenai perkara-perkara tauhid Allah wajib. Pasal Allah akan tanya kita nanti. Di sini tengok ayat ni. Innal ladzina kafaru bizikri, orang-orang yang tak nak mengaji, mengambil perkara-perkara tauhid dalam peringatan-peringatan Allah dalam Al-Quran, ja'ahum, setelah datang orang yang mengajar Quran dengan dia, setelah datang Quran dengan dia, apa dia? Wa innahu lakitabun aziz, sungguhnya kitab itu benar-benar kitab yang maha perkasa. Ugi sajalah,
Kata mereka, sungguhnya Al-Quran ialah kitab yang benar dan tidak dapat ditandingi. Tapi kitab-kitab yang lain kita sanggup belajar. La ya'tihil batil, yang tidak dapat tanya sebarang dengan belajar Al-Quran saja perkara-perkara batil akan hilang semua sekali. Mim baini yadaihi wala min khalfi, daripada setiap suasana, setiap keadaan, perkara-perkara batil akan tenggelam bila kita belajar memahami ayat Al-Quran. Dan perkara-perkara batil akan hilang, tenggelam semua sekali. Yang ada perkara hak, tapi perkara hak kita tolak. Maka atas faktor itulah menyebabkan untuk mengelakkan kita hilang segala perangai batil, timbul hak. Sebab itulah tanzilu, itulah yang Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran. Ini apa nak cerita ni? Allah cerita hebatnya Al-Quran. Nak masuk syurga, nak hilang perkara batil, nak dapat perkara hak, ialah tanzilun, Allah turunkan Al-Quran untuk kita baca dan faham Al-Quran itu. Pasal apa? Kenapa? Pasal Tuhan punya turun Al-Quran itu bukan sebarangan. Dialah Allah. Siapa dia Allah? Dia kata Allah Al-Hakim. Akulah Allah. Allah pun memperkenalkan sifat daripada kita, sifat Al-Hakim, sifat yang maha bijaksana. Apa dia bijaksana? Bijaksana Allah ialah apa dia? Allah bagi akal dengan kita, bagi Quran dengan kita. Nah, dengan akal kita, dengan Quran yang Allah anugerahkan, adakah kita guna Quran tersebut, menggunakan akal kita untuk memahami Al-Quran tersebut? Jadi bijaksananya Allah ialah Allah uji kita dengan perkara ini. Jadi bijaksananya Allah, bila kita diuji dengan Al-Quran, dengan akal, bila kita guna akal untuk Quran, maka Allah akan bagi syurga dengan kita. Itulah bijaksana. Allah tak terkesan dengan kita. Kita nak mengaji ke, tak nak mengaji ke, Allah sikit pun tak ada apa-apa kepentingan. Tetapi bijaksananya Allah ialah Allah nak bagi kita dengan syurga, dengan menguji kita dengan turunnya Al-Quran. Dan dia berceritalah, aku turun Al-Quran ialah aku ada sifat Hakim dan Hamid dan terpuji. Dua sifat sebut. Sifat Al-Quran. Sifat Al-Quran pasal apa? Sifat Al-Quran yang malaikat duduk bersama kita, batil hilang, hak timbul. Dan Allah, Tuhan punya Quran itu, Allah maha bijaksana untuk bagi ujian dengan kita. Ayat yang berikut, ma yuqal, ini pun hal Al-Quran. Semua sekali hal-hal kehebatan Al-Quran. Tentang Al-Quran. Maka mandakan masyarakat dahulu menolak Al-Quran, maka di sini ma yuqalu laka, wahai, ini dipanggil ayat tasliyah, ayat pujukan kepada orang yang terlibat dengan mengaji Quran, orang terlibat untuk Nabi, tasliyah untuk Nabi. Nabi mengajar Al-Quran, ramai orang tolak Al-Quran. Pasal orang tolak Quran, orang tak nak pergi ke syurga, walaupun Allah offer syurga. Ma yuqalu laka, tidak dikatakan kepada kamu wahai Muhammad, seperti mana yang kamu kerja, kamu mengajak orang kepada Quran, kerana Quran ada perkara-perkara tauhid, tidak dititah pada kamu wahai Muhammad, illa kecuali ma qad qila lirrusuli min qablika, sama juga aku perintahkan rasul-rasul sebelum kamu pun jumpa dengan umat masing-masing untuk mentauhidkan aku juga wahai Muhammad. Jadi jangan kamu risaulah, tugas kamu ini tak ada apa-apa pun. Sama juga dengan rasul-rasul dahulu. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu, Tuhan jaga kamu ini, lazu maghfirah, benar-benar mempunyai pengampunan, memberi pengampunan kepada orang nak kembali. Bila kita bila Nabi ajar Quran demi Quran, ajar tadabbur Al-Quran, orang degi macam lama-lama ikut juga dengan baca Quran berulang kali, maka Allah beri hidayah. Pasal Al-Quran hudan linnas, Al-Quran petunjuk ini, jika baca berulang kali, duduk majlis berulang kali, Allah akan buka pintu hati dia. Sebab tu orang nak kita baca ayat semalam, la tasma'u lihazal Quran, dan buat bising dalam Quran tadi.
Pasal jangan faham Al-Quran. Pasal Al-Quran Allah kata, dengan baca Quran, mendengar Quran berulang kali, maka Allah kata apa? Allah lazu maghfirah. Allah mempunyai ampunan atas perangai-perangai lama kamu. Bila kamu baca Quran, bila tahu mana syirik, mana tauhid, dan kamu tinggal mana-mana syirik sebut, Allah ampunkan segala dosa-dosa kamu. Lepas tu ingat, kalau degil juga, tak nak juga, maka wadhu iqabin alim. Azab Allah maha kuat untuk orang yang tidak terlibat dengan Al-Quran. Sikit lagi saya ayat akhir ya. Jadi walaupun cerita tentang Quran, tengok satu ayat ni tentang Quran. Sebab tu kalau tuan perasan dalam surah apa tu yang bermula dengan Hamim, semua surah depan, ayat pertama, kedua, ketiga, keempat tadi, bab pertama cerita bab kemuliaan, kehebatan cara-cara penurunan Al-Quran. Pasal apa? Pasal Allah turunkan Al-Quran, cerita tentang menarik Al-Quran. Pasal Al-Quran ada cerita bab perkara tauhid, supaya kita menjadi ahli tauhid. Bila kita menjadi ahli tauhid, Allah bagi syurga itu. Jadi berat perkara-perkara ini. Berat perkara ini. Maka Allah cerita bab Quran lah. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan. Degilnya orang degil ini, Allah nak ceritakan tentang kedegilan. Ini dipanggil ayat syikayah. Allah nak bagi tahu kita degilnya orang-orang yang tak nak mengaji Al-Quran. Allah bagi contoh orang Arab jahiliah. Orang Arab jahiliah 2-3 tahun pertama, mula-mula Nabi menjadi Nabi, sama ayu mereka degil, mereka bangun berontak. Tapi tahun yang ke-8 Hijrah, bila Nabi cerita demi cerita Al-Quran, mereka semua sekali masuk Islam, semua sekali berbondong-bondong masuk Islam. Jadi degil. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan. Dan jika kami jadikan bacaan a'jamiyan, bahasa bukan orang Arab, jika kami jadikan dia kitab Al-Quran ini bahan bacaan dalam bukan bahasa Arab, laqalu, tentu mereka mengatakan, laula fussilat ayatuhu a'jamiyun, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayat ini dalam bahasa Arab? Tengok ni, Nabi jumpa dia, wahai orang Arab, Quran ini kenapa kamu tak turunkan Quran dalam bahasa pelik-pelik sikit, bahasa orang putih ke? Pasal orang Arab ni suka bangsa Rom. Dia kagum dengan orang Rom, pasal orang Rom empire yang kuat. Dia apa-apa yang orang Rom buat, orang putih sekarang, apa-apa yang orang buat tu dia kagum. Jadi kata, Al-Quran ni kalau turun bahasa yang pelik, bahasa yang Rom, bahasa putih ni, kita boleh faham sikit. Jadi Allah kata menempelak. Kalau aku turun Quran dalam bahasa bukan bahasa Arab, mu tanya pula, kenapa tak terjemahkan ikut bahasa Arab? Tengok degil. Dia buat berdalih saja, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuh. Kamu tak minta terjemahan pula. A'jamiyun wa arabiyyun. Dan jika kamu a'jamiyun dan bukan dalam bukan bahasa Arab, wa arabiyyun, dan nabi pula bukan orang Arab. Itu qul huwalillazi amanu jadi ini alasan dalihan kamu je. Kamu kata macam tu. Mula-mula kamu bagi tahu kepada masyarakat, alangkah baiknya Quran itu bahasa lain. Boleh kamu beramal dengan dia. Bila aku turun Quran dalam bahasa Arab, bahasa tu pula kamu suruh pula aku Nabi berterjemah. Pasal Nabi kamu orang Arab. Kamu terbalik pula. Itulah kesamarannya. Kesamaran, dia tak nak Quran tu dia buat berdalih-dalih. Macam sekarang lah, orang bila kita mengajar Quran ni, dia buat berbagai-bagai dalihan, mengutuk orang yang mengajar kata itu, kata ini. Itulah maknanya, itulah syaitan. Syaitan akan cari jalan saja supaya orang tak suka la tasma'u lihazal, mendengar dan memahami Al-Quran. Dia akan cari jalan, pasal syaitan yang sama, syaitan zaman dulu, itulah syaitan yang menghasut di masyarakat sekarang ini. Dia akan cari jalan macam mana pun. Sedangkan Allah kata, maka Allah kata, walaupun dalam bahasa Arab, tapi bila orang cerita ke bahasa Arab, cerita semakin mudah, senang, amat senang Quran,
untuk orang nak belajar saja. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mudakkir. Aku mempermudahkan Al-Quran. Tapi kenapa kamu tak nak belajar? Tapi bila kamu belajar saja, apa dia? Qul, bagi tahu Muhammad, nak belajar saja, qul, katakan wahai Muhammad, huwalil ladzina amanu hudan wa shifaa. Quran itu sebenarnya petunjuk orang-orang bagi orang yang beriman, orang nak mengaji, petunjuk dan wasyifaun, dan penyembuh segala penyakit lahir dan batin. Bukan penyembuh ni penyembuh penyakit luar saja, tapi penyakit hati dan penyakit luar pun sama-sama. Tapi orang ambil belajar Quran sekarang ni, dia ambil Quran untuk sembuh penyakit-penyakit luar saja. Sakit lutut, sakit dada, sakit kaki, itu ditekankan. Tapi penyakit hati dia, yang penting dia tidak berusaha nak baca dan beramal. Ini kita ni. Kita baca Quran untuk dapat habuan dunia. Nak larikan perniagaan, nak supaya kita jadi popular, supaya murah rezeki, supaya apa lagi? Sembuh penyakit. Ambil perkataan wasyifa'an. Sedangkan Allah kata, hidup di dunia yang kamu bertungkuh lumu guna Quran untuk capai dunia itu, dunia ini hanya darul ibtila. Aku medan ujian je. Tapi kamu bertungkuh lumu nak dapat dunia dengan kitab Al-Quran aku. Sedangkan negeri kekal, negeri yang kamu duduk selama-lama di hari akhirat, yang menyebabkan kamu perlu baca Quran, faham Quran, beramal dengan Al-Quran, kamu tak buat perkara ini. Itu isunya. Isu kita ini, kita menyintai dunia, guna Quran untuk dapat dunia. Sedangkan akhirat untuk kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, duduk dalam syurga, kita tak buat perkara-perkara ini. Ini punca jatuhnya umat Islam. Ini punca kejahatan empire yang dimiliki oleh Islam, ialah kerana masa mula-mula Islam berkembang, Khulafa' Rasyidin, mereka ini, sahabat-sahabat ini menggunakan Al-Quran untuk akhirat. Tapi bila Allah bagi kemewahan, bila 1/3 dunia dah takluk, berlaku pertukaran kerajaan daripada kerajaan Umayyah, Abbasiyah, hujung Abbasiyah, masyarakat dah menjadikan Al-Quran untuk dunia. Jadi bila dunia, dia gunakan Al-Quran untuk upacara itu. Ada sakit, baca Quran. Nak mati, baca Quran. Nak lari perniagaan, baca Quran. Nak maju, baca Quran. Tapi untuk akhirat tak ada. Maka Allah jatuhkan empire Islam dengan kerajaan Uthmaniyah. Jadi golongan-golongan ini jatuh. Bila jatuh, bertempiaran lari ke seluruh dunia. Datang Malaysia, orang-orang konon yang ahli ilmu ni. Datang Malaysia, pergi Indonesia, pergi Thailand, dunia pergi. Dia bawa ajaran yang salah tentang Al-Quran. Pasal mereka ini golongan kalah perang. Golongannya kalah perang kerana tidak menggunakan Al-Quran untuk akhirat. Tiba-tiba dia mari mengajar Al-Quran untuk kita. Dia kata, Syekh, orang Melayu, wahai orang Melayu, Quran ni tak payah faham lah. Kau baca untuk orang sakit saja. Bila baca Quran, sembuhlah penyakit dia. Bila orang masuk hantu, kau baca dia, larilah hantu. Bila kamu teruk berniaga, baca Quran, sembuh. Majulah perniagaan, apa tak? Dia kata Quran digunakan untuk menyelesaikan semata-mata masalah dunia. Sedangkan Al-Quran untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Bila kita baca Al-Quran, tahap kesabaran tinggi, tahap takut dengan Allah, nak yakin dengan hari akhirat. Bila ini, maka kita akan pergi dengan Allah, menjadi kawan malaikat. Tidak ada apa-apa kerisauan lagi. Kita akan jadi ahli syurga Allah. Maka sila hudan wa shifaa wallazina la yu'minuna fi adhanihim waqrum wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna fi makanin ba'id. Tak sempat tapi kita bacalah sama balik. Dan sebaliknya orang yang tidak beriman menjadi sebagai satu penyakit yang menyumbat telinga mereka. Quran ini cerita dia tutup telinga dia untuk perkara-perkara akhirat. Gelap gelita yang menimpa mereka. Mereka bukan cerita oleh itu, mereka melarikan diri daripada Al-Quran, menjadikan Al-Quran semata-mata untuk dapat habuan dunia saja. Dan orang-orang yang diseru dari tempat jauh, tak apalah, masa sempat kita sambung besok ayat bahagi kedua, ayat yang ke-44 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma afiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan
Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.